Terima kasih saya ucapkan dan kita berterusan untuk live insya-Allah setakat mana yang kita boleh live, dan parlimen ini akan bersidang sehingga 30 hari bulan November. So kita ada sebulan lebih lagi, dan parlimen bersidang untuk kali penggal yang terakhir ni, penggal terakhir adalah selama 32 hari insya-Allah. LTL Zurich Switzerland. Zurich Switzerland saya pernah pergi kat situ Zurich. Tapi lalu je lah. LTL Mersing. Terima kasih Ayo Gempur. Sky Reformist. Geng Sky Reformist. Terima kasih. Sky Reformist. Follow Sky Reformist tuan-tuan. Dekat TikTok. Dekat TikTok Sky Reformist. Tak tahu kenapa dia banyak sangat account. Mungkin sebab dia selalu kena ban kot. Tak tahu. Banyak sangat account kena ban. Kampung Morten, terima kasih. Terima kasih. Lawan tetap lawan Aziz Ismail. Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua. Alright, dedah. Terima kasih. InsyaAllah kita dedah. Kita dedah. Beberapa cerita hari ini. PN Muhyiddin Yassin, Mahathir dan Hadi bakal didakwa di bawah Akta Hasutan. Skandal airline ada kaitan dengan Muhyiddin? Tanda soalan. Menantu Muhyiddin kecohkan Dewan. Kisah menantu Muhyiddin kecohkan Dewan. Persoal kenapa perlu runding peruntukan pembangkang? Adakah PN tidak mahu peruntukan sehingga sombong sebegini? Ini antara cerita-cerita yang kita bawa pada hari ini. Tuan-tuan, baru-baru ini ada Syafiq Alim, satu cyber trooper PN, mengatakan bahawa dia tidak akan buat lagi live kerana perlu diganti ketua penerangan, sebab sewaktu mereka berdemo, ketua pimpinan-pimpinan daripada parti tak turun pun nak menyokong dia orang. Dia macam ni lah, untuk makluman Perikatan Nasional semua, macam saya kata dan dedahkan tempoh hari, bahawa yang pertama sekali yang kita kena tahu adalah berkenaan dengan perpecahan sekarang ini di dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Now, saya ada bawa tak kes tu? Sekejap, saya check dulu. Ya, ada. Alright. Perpecahan di dalam Barisan Nasional itu sendiri, Perikatan Nasional itu sendiri, kita nampak bagaimana di dalam parti itu sendiri sekarang ini, di kalangan Bersatu sudah mula rasa tak puas hati dengan kepimpinan. Di kalangan Bersatu dan PAS sudah mula berlagak angin, sehingga kan PAS terpaksa beralih kepada Mahathir, tuan-tuan. Dan apa yang saya kata tempoh hari, bahawa kerajaan sekarang sudah menyekat semua sumber-sumber dana Perikatan Nasional, yang mana dana-dana yang mereka gunakan untuk mengalahkan kita tempoh hari, sekarang ini dah mula disekat. Dan dana-dana ini disekat melalui antaranya yang saya sebut nanti, My Airline. Tapi sebelum itu, kita tengok dulu berita-berita semua. GPS pilih bekas pengarah AADK Sarawak tanding JPRK Jepak. Bekas pengarah agensi anti dadah Sarawak, Iskandar Turki, dinamakan calon gabungan GPS bagi Jepak pada 4 November ini. Borneo Post melaporkan pengurusi GPS Abang Johari membuat pengumuman itu dan menyerahkan watikah pelantikan calon kepada Iskandar di sebuah hotel di Bintulu petang ini. Jepak ni adalah di Bintulu. Dalam juga, Perikatan Nasional mengatakan bahawa mereka tidak akan meletakkan calon bertanding di Jepak dan sebaliknya akan fokus kepada Kemaman sahaja untuk pertandingan kali ini. InsyaAllah, saya mungkin akan ke Kemaman Terengganu dan mungkin juga saya akan ke Bintulu Sarawak. Depends kepada keadaan, tuan-tuan. Mungkin saya akan ke Bintulu dan juga saya akan ke Terengganu untuk wakil kepada Parti Keadilan dalam kita support kita punya kerajaan perpaduan, calon-calon kerajaan perpaduan kita dalam pilihan raya kali ini, insyaAllah. Mewakili setiausaha sebagai dilantik sebagai setiausaha koordinasi Parti Keadilan Rakyat, maka menjadi tanggungjawab saya untuk turun mengikut arahan daripada ketua saya lah, YB Fahmi Fazil. Baik, insyaAllah kita akan turun ke Kemaman dan juga kita akan turun ke Jepak Bintulu. Dan siapa-siapa yang berada di Jepak, come on, nanti kita jumpa. Mungkin kita lepak kat mana-mana ke, minum kat mana-mana ke. Jom, dekat Bintulu lah. Bukan kat Jepak, kat Bintulu tu kan sendiri kan. Baik, okay. So, itu antara calon yang dah didedahkan, iaitu bekas pengarah AADK yang bersara, insyaAllah. Baik, kita terus kepada hari ini, Perikatan Nasional mempersoalkan mengenai peruntukan kerajaan. Kita dengar. Peruntukan ahli parlimen PAS persoal keperluan berunding dengan pemerintah. Seorang wakil rakyat mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata beberapa hari setelah ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahmad Fazil Syari, PN Pasir Mas, mahu pemerintah nyatakan apa matlamat urungan itu kerana situasi hari ini tidak seperti pentadbiran Ismail Sabri yang mempunyai majoriti tipis di Dewan Rakyat sehingga memerlukan suatu persefahaman demi kestabilan politik.
Runding untuk apa? Kalau ada syarat, bagi tahu supaya rakyat boleh lihat semua syarat. Sebut dalam dewan, katanya. Sekarang kerajaan dah ada majoriti selesa. Adakah kerajaan nak berunding kerana kerajaan sendiri tidak yakin dengan ahli parlimen kerajaan? Di sebalik tekanan berhubung peruntukan sama bagi semua wakil rakyat, Anwar berkata, beberapa kali mengajak ahli parlimen berunding dengan pemerintah seperti mana dipraktikkan ketika pentadbiran lepas. Baik. Yang pertama sekali, saya nak bagi tahu bahawa daripada segi jumlah kerusi memang selesa. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Anwar Ibrahim ni kejam sangat, dia tak perlu nak berunding pun. Apa dia boleh buat? Dia tak bagi pun pada peruntukan kepada pembangkang. Isunya sekarang ini, kenapa pembangkang, kenapa PN bersikap sombong sebegini? Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim dah offer, dah buka tangan. Mari datang berunding dengan kami. Apa susahnya datang berunding lah? Apa yang susahnya? Datanglah berunding. Sekurang-kurangnya dia nak berunding. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, zaman Perikatan Nasional Pemerintah, pembangkang tak dapat peruntukan pun. Hanya setelah sign dokumen tu baru dapat peruntukan. Itu pun setelah diancam lah. Setelah diancam kerana mungkin kerajaan tu dan sebagainya, maka sign dah MOU, dapatlah peruntukan. Sebelum itu tak ada. Yang ni, kalaulah Perdana Menteri PMX ni berfikiran seperti mana PAS pada zaman mereka memerintah yang amat kejam dahulu, dia tak perlu pun nak runding dengan pembangkang. Buat pekak je. Itu hak dia, prerogatif dia. Sebagai Perdana Menteri, nak bagi tak nak bagi. Tak ada undang-undang mengatakan dia kena bagi. Sekurang-kurangnya Perdana Menteri dia dah turunkan ego dia. Dia kata, lah kita bincang, kita unding. Bagilah proposal, peruntukan apa yang kamu nak. Sekurang-kurangnya dia offer. Daripada dia tak offer langsung. Pada zaman kamu memerintah, dapat peruntukan itu kerana dah terpaksa, terdesak. Kerajaan nak tumbang, tak stabil. Yang ni dah kerajaan dah stabil. 144 kerusi. Almost 2/3 dah dipegang oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. And yet, dia ajak kamu berunding. Itu pun kamu sombong. Kalau Anwar kata, tiba-tiba Anwar kata, kalau macam tu tak payahlah aku bagi. Tak payahlah bagi pembangkang. Itu hak dia. Tak ada siapa boleh menghalang sebenarnya. Tapi Anwar offer kamu, extend dia punya offer kepada kamu. And yet kamu sombong. Sombong. Oh, kenapa nak kena pergi berunding dengan kami? Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Seolah-olah macam tu. Oh, bila tak bagi nanti? Nak marah Anwar Ibrahim? Sekurang-kurangnya, dia nak panggil kamu berunding. Nak ke tak nak? Itu je. Kalau tak nak, tak apa. Anwar tak bagi. Kalau tak nak, tak apa. Tak payah datang. Anwar tak bagi. Kalau nak, macam Kuala Kangsar datang, berunding. Dan bagusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita kata, dia dah ada hampir 2/3. Untuk bajet ni tuan-tuan, tak perlu 2/3 kelulusan pun. Tak perlu 2/3. Cukup simple majority, dia dah boleh luluskan bajet tu. Tapi kenapa dia nak extendkan juga kepada pembangkang? Sebab dia bukan kejam. Dia bukan seorang yang kejam, bukan macam PAS memerintah. PAS memerintah, dia kejam. Dia tak tanya pun kepada pembangkang, nak peruntukan ke? Mari kita berunding. Tak ada. Peruntukan itu datang kemudian je. Kemudian baru peruntukan itu datang, itu pun setelah kerajaan nak tumbang, baru nak datang. Tapi sekarang ini, seolah-olah dia sombong tu, kesombongannya itu, kan, macam dia pula yang berkuasa sekarang ni. Kenapa nak pergi minta unding-unding dengan kami? Kenapa? Apa hal? Pergi je lah. Apa yang susahnya? Tapi itulah dia, tuan-tuan. Sebab dia tahu. Dia dah malu Allah sekarang ni. Kononnya nak memegang parti Islam, paling Islam, kononnya lah. Tapi akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan? Terpaksalah nak pergi berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Malu Allah. Tak jumpa, nanti, yalah, tak ada peruntukan. Nak kena jumpa, nanti dia punya walak-on kata, apa ni? Dok kutuk-kutuk PMX, dok kutuk-kutuk PMX, tapi dok merayu dengan PMX. Itu ya, dia punya, apa orang kata, yalah, dia punya natijah kepada perundingan yang dia orang nampak. Natijah yang perundingan dia orang nampak. Jadi membawa kepada sebenarnya, ini sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan, saya bacakan artikel ini berkenaan dengan perkara ini. Baik. Allah. Dia rasa kesombongan itu berlaku. Asal jam ni. Sampaikan Perikatan Nasional kata apa? Bahawa ahli parlimen Kuala Kangsar itu telah pun diugut. Okay.
Saifuddin, tiada keperluan ugut MP Kuala Kangsar sokong kerajaan. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tiada keperluan pun untuk mengancam ahli Parlimen Kuala Kangsar dari PN agar menyokong kepimpinan Perdana Menteri seperti yang didakwa. Kata Saifuddin, ini kerana ada 147 ahli Parlimen yang menyokong kerajaan yang sudah cukup pun untuk lulus belanjawan 2024 rang undang-undang. Respon saya kepada media, dia kata, adalah dakwaan ugut tidak benar. Ia tidak benar. Ia tuduhan liar. Apa keperluan kita untuk mengugut? Kita sekarang ada sokongan 147 ahli Parlimen, katanya. Kalau setakat untuk meluluskan belanjawan dan lain-lain, saya fikir 147 memadai. Ya, 112 je dah cukup dah untuk nak luluskan yang hadir, katanya. Mengulas lanjut, Saifuddin berkata, beban pembuktian terletak sekarang pada Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin yang membuat dakwaan bahawa Iskandar diugut untuk menyokong Anwar jika tidak ingin berdepan dengan tuduhan. Setiausaha Agung itu berkata ketika diminta mengulas cadangan ahli Parlimen agar Parlimen memanggil Iskandar untuk menjelaskan pendirian menyokong Anwar. Pada Isnin lalu, Gobin membagikan Seksyen 4 Akta Parlimen yang memberi kuasa kepada Dewan Rakyat untuk menyiasat, menghakimi dan mengumumkan ke atas pelanggaran sebarang tindakan yang boleh dihukum sebagai penghinaan di bawah Seksyen 29 Akta yang sama. Pada 12 Oktober, Iskandar mengumumkan sokongan kepada Menteri. Tuan-tuan, ni macam ni. Yang Saifuddin sebut tadi tu betul lah. PN menuduh bahawa sekarang ini kerajaan kejam, kerajaan telah mengugut, kerajaan telah buat itu, buat ini kepada Iskandar. Sebab itulah dia sokong PMX. Saifuddin kata mudah je. Jangan tanya saya, benar ke dakwaan itu? Tanyalah kepada Hamzah, di mana buktinya? Betul juga. Tanyalah kepada Hamzah, kat mana bukti? Jangan tak pergi jumpa Saifuddin. Saifuddin, benar ke dakwaan mengatakan bahawa terdapat ugutan daripada kerajaan? Sekarang ini dia cakap. Tuan-tuan, cakap ni semua orang boleh cakap. Semua orang boleh tuduh. Semua orang boleh kata apa-apa. Buktikanlah. Since dia yang menuduh, dia kena buktikan. Datanglah dengan bukti. Ada gambar ke, ada video rakaman ke, audio rakaman ke, ataupun paling kurang, Iskandar itu sendiri muncul dan mengumumkan, ya, saya telah didatangi oleh si Fulan bin si Fulan yang juga merupakan timbalan ataupun penguasa tertinggi di dalam SPRM dan mengugut saya untuk mendakwa kalau sekiranya saya tak sokong PMX. Iskandar kena dibawa dan bangkit ke hadapan. Dan bila disebut nama si Fulan bin si Fulan, kalau dia tidak berkata benar, maksudnya itu dakwaan palsu dan dia tidak boleh buktikan. Si Fulan bin si Fulan itu boleh menyaman Iskandar ini kerana memfitnah. Sekarang ini persoalannya kenapa perkara itu tidak dibawa. Sebab itu saya kata, nak menuduh ni semua orang boleh menuduh, tuan-tuan. Macam juga Muhyiddin Yassin, kita boleh tuduh dia. Kita boleh tuduh bahawa sebenarnya My Airline itu ada kaitan dengan Muhyiddin Yassin. Tuan-tuan tahu atau tidak? Ini tuduhan. Ni yang berlegar di internet sekarang ni. Tuan-tuan tahu atau tidak? Bahawa My Airline dapat lesen 2021 pada zaman Perikatan Nasional memerintah. Out of nowhere, tiba-tiba My Airline dapat lesen tersebut. Now, soalan dia begini. Bukan soalan, perkara dia begini. Didapati bahawa 99% pegangan My Airline itu dipegang oleh satu company. Dan company itu memang terkenal sebagai company scammer. Company scammer memang diketahui sebagai company scammer. Dan nama dia bukan kali pertama saya dengar. Nama dia pernah datang sebelum ini, kalau tak silap saya berkaitan dengan Macau scam, kalau tak silap saya, ataupun ada satu scam yang lain berkaitan dengan company tersebut. Tetapi jelas-jelas dia sebagai shareholder, tiba-tiba 99% pegangan dan juga shareholder di dalam company yang 99% tadi tu memang scammer yang dikenali, tiba-tiba dia dapat lesen My Airline. Kemudian orang buat konklusi, adakah ini kaedah Perikatan Nasional setelah sakau duit rakyat pergi salurkan kepada money laundering, tempat cuci duit ini. So macam mana money laundering works, tuan-tuan? Macam mana syarikat ataupun cuci duit ni berlaku? Dia macam ni. Ni banyak kaedah, tapi ni satu kaedah yang saya boleh yang saya tahulah. Katakanlah ada satu illegal activity dilakukan oleh individu A. So sama ada dia merompak ke, sama ada dia pecah amanah ke, sama ada dia rasuah, sama ada dia sakau duit rakyat, dia dapat projek
Dia buka projek, kemudian projek itu, nak dapat projek itu kena bayar 500 juta contoh kepada menantu dia, atau dia dapat 300 juta bayar kepada anak dia, contoh kan. So duit tu dibayar dalam bentuk apa? Dia bukan dalam bentuk dalam transfer dalam akaun, tak. Dia dibagi dalam bentuk tunai. Dia diberikan dalam bentuk tunai. So setelah dapat dalam bentuk tunai, duit tu nak letak kat mana? So macam mana nak cuci duit 500 juta, 600 juta, 900 juta, contohlah, ni contoh. 1 bilion, 10 juta even, satu jumlah duit yang banyak. Penuh. Kalau kita tengok bilik ni penuh, tuan-tuan. Nak letak tu duit kat mana? Saya dapat tahu bahawa ada kawan saya bayar seseorang 30 juta cash bawa beg, tuan-tuan. Itu 30 juta. Bayangkan ratusan juta. Nak letak duit tak kat mana? Nak letak kat rumah, banyak-banyak duit pun bau juga. Dimakan binatang ke apa ke. So, dia kena cuci. So, bagaimana nak cuci? Salah satu cara nak cuci adalah, antaranya, kita laburkan ke dalam syarikat-syarikat. Syarikat-syarikat apa? Antaranya yang biasa, syarikat-syarikat kosmetik, syarikat-syarikat yang baru ditubuhkan, konon-kononnya fintech ni. Ni syarikat yang berkaitan dengan pelaburan-pelaburan ini. So, laburkan. Kemudian declarekan pelaburan itu sebagai rugi. Tetapi duit tu dah dimasukkan ke dalam perniagaan yang sah, boleh dikeluarkan, dapat untung daripada situ. So, baru-baru ini, bila Malaysia Airlines tiba-tiba tarik handbrake, kata tutup syarikat, dianggarkan wang yang diambil daripada tutup, dia tiket 15,000 dia jual. 15,000 tiket telah dijual, dianggarkan bernilai 20 juta ringgit. Bila tiba-tiba tarik handbrake hari tu. Nilaian dalam 20 juta ringgit. Now, ada orang mengatakan, so adakah wang ini dikaitkan dengan pemerintahan sebelum ini? Kalau tak, bagaimana dia boleh dapat sewenang-wenangnya lesen tersebut? Bukan senang nak dapat lesen penerbangan ni, tuan-tuan. It's not easy. Terlebih lagi lepas COVID. Kan, lepas COVID hari tu kan, lesen penerbangan tidak dapat. So, macam mana dia boleh dapat benda tu? Kemudian dia orang kata, berkemungkinan ini Muhyiddin Yassin punya cara. So, Muhyiddin Yassin jawab. Dia kata, henti kaitkan Mak Airline dengan saya. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menegaskan dia tidak punya sebarang kaitan dengan syarikat penerbangan Mak Airline yang operasinya kini digantung. Saya dapati ada pihak cuba mengaitkan saya dengan kemelut yang melibatkan syarikat penerbangan Mak Airline. Saya ingin negaskan, saya tidak ada kaitan langsung dengan penerbangan itu atau mana-mana pemegang saham syarikat. Saya juga tidak punya sebarang pengetahuan mengenai latar belakang syarikat itu, katanya. Menurutnya, syarikat penerbangan Tamura itu mendapat kelulusan berlesen perkhidmatan udara pada 22 Disember 2021 semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri. Masa itu Ismail Sabri. Penglibatan firma guaman Rosili Dahlan Saravana Partnership sebagai peguam bagi pihak pemegang syarikat My Airline tidak boleh dikaitkan dengan saya. RDS sebuah firma guaman berhak untuk mewakili siapa saja yang memerlukan hikmat guamannya. Saya percaya ada pihak tertentu yang cuba mencemarkan nama baik saya dengan membuat tuduhan jahat kononnya saya terbabit dengan syarikat itu. My Airline mencuri tumpuan apabila ia mengumumkan penggantungan operasi berikutan tekanan keuangan yang ketara sementara menunggu penstrukturan semula pemegang saham dan pemodalan syarikat itu. Pada Oktober lalu, Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menggesa kerajaan melancarkan siasatan jenayah terhadap pemegang saham syarikat My Airline dan pegawai kerajaan meluluskan lesen perkhidmatan udara syarikat penerbangan itu. Katanya mereka bertanggungjawab terhadap operasi harus dihalang daripada meninggalkan negara manakala aset mereka dibekukan oleh kerajaan. Semalam bernama melaporkan menahan seorang pengasas dan pemegang saham sebuah syarikat bergelar Datuk serta isteri dan anak lelakinya. Pengarah syarikat jenayah komersial Bukit Aman, Ramli Muhammad Yusof berkata mereka ditahan bagi membantu siasatan di bawah Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram. My Airline ditubuhkan pada tahun 2011. Antara lembaga pengarah yang juga pemegang syarikat tersebut adalah Alan Goh Huan Tua, Hua Sen Goh Zihan, bekas Ketua Pengarah Penerbangan Antarabangsa Azharuddin Abdul Rahman, bekas Ketua Operasi MAHB Abdul Hamid Muhammad Ali, bekas Ketua Eksekutif syarikat itu Raina Teo, pengarah Trillion Cove Jyoti Prakash Murugan. So ini adalah mereka yang telah ditangkap. Itu saya kata tadi. Apa kaitan dia? Iyalah, kalau dah nak menuduh macam mana Hamzah Zainuddin tuduh bahawa PMX ada kaitan dan sebagainya, ugutan SPM sebagainya, kena buktikanlah. Taklah saya setujulah kita nak kaitkan Muhyiddin Yassin dalam kes ni, kena datangkan bukti. Agak payahlah. Orang boleh berspekulasi. Tetapi dalam masa yang sama, Hamzah Zainuddin pun tak boleh nak tuduh sebarang-sebarangan begitu sehingga mengatakan bahawa terdapat ugutan terhadap apa orang kata, Iskandar, terhadap sokongan tersebut. Jadi bagaimana nak menyelesaikan kemulut ini? Biarlah.
biarlah siasatan dilakukan. Ada kemungkinan perkaitan atau tidak, itu nanti setelah tangkapan dibuat baru kita tahu. Kan? Hanya yalah baru kita tahu. So apa jadi dengan Iskandar ni? Kau kata itu kalau dia nak keluar nak berlaku lompat parti, bukan lompat parti. Yalah nak terlaksana akta lompat parti tu, dia kena orang kata apa, kena dipecat. Nasib Iskandar Zulkarnain diketahui sehari dua lagi. PN akan membuat keputusan dalam beberapa hari akan datang mengenai tindakan terhadap ahli Parlimen Kuala Kangsar Iskandar Zulkarnain berikutan keputusannya menyokong PMX. Tuan Agong PN Hamzah Zainuddin berkata pihaknya akan mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara itu dan seterusnya memutuskan tindakan lanjut terhadap Iskandar. Dalam sehari dua kita akan ada mesyuarat. Setelah itu kita akan buat keputusan, katanya. Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris sebelum ini berkata parti itu hanya akan mengambil tindakan drastik menggugurkan keahlian jika dia bertukar kerusi dan duduk di blok kerajaan di Dewan Rakyat. Parti belum membincangkan apa tindakan dikenakan tetapi tidaklah sampai hentikan keahlian ahli, kata beliau. So dalam Allah. Tak boleh nak reach pula. Tak adalah sampai hentikan keahlian dia. Dia berkata keputusannya juga bertujuan untuk menguji sama ada Perdana Menteri ikhlas memberikan peruntukan. Okey. Ini saya dah sebut gitu. Now, untuk hilang kerusi Kuala Kangsar Iskandar ini, dia kena berlaku 3 perkara ini. Pertama, dia letak jawatan. Kedua, dia lompat parti. Arti kata dia keluar daripada Perikatan Nasional atau Bersatu. Kemudian dia sertai mana-mana parti atau jadi bebas. Tapi menyokong kerajaan dan duduk di blok kerajaan. Dan yang ketiga, dia dipecat daripada parti. Tetapi macam saya kata itu, berani ke Perikatan Nasional nak pecat Kuala Kangsar ini? Kerana sekarang ini kalau kita tengok pengaruh Perikatan Nasional di kawasan Perak dah semakin berkurangan. Kita tengok dekat Johor, kita tengok dekat Pahang, pengaruh Perikatan Nasional dah mula mengendur, kita kata. Dan juga kita tengok sahabat-sahabat trooper mereka dah mula menghilang. Saya kata, bagaimana Perdana Menteri, bagaimana kerajaan yang ada sekarang ini dah mula menutup pintu-pintu masuk duit-duit skamer dan juga duit-duit untuk nak yang telah disakau sebelum ini untuk nak menaja mereka directly or indirectly. Yang ada tinggal-tinggal dekat komen ni saki-baki tai unta je, tuan-tuan. Yang ni memang sama dia betul-betul tak puas hati, dia buat fake account, alang-alang dah ada ataupun ada baki duit yang dia orang dapat, dia teruskanlah, dapatlah sebarang 20-30 ringgit, jadilah. But point ni macam ni. Adakah dia akan dipecat? Persoalan ini terjawab apabila dengan kenyataan tadi mengatakan bahawa dia tidak akan dipecat selagi mana dia tidak duduk di kerusi sana. Menunjukkan apa, tuan-tuan? Ini menunjukkan dan memberi indikasi kepada apa? Ini memberi indikasi bahawa dalam keadaan dan politik sekarang ini, Perikatan Nasional terutama Bersatu mengetahui mereka tidak ada kekuatan kerana 2 perkara. Yang pertama, Perikatan Nasional Bersatu specifically mengetahui daripada segi sokongan rakyat sudah mula mengendur, rakyat mula bosan dan muak kepada pembangkang-pembangkang sebegini. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dan ini paling penting, bahawa PAS sendiri sudah tidak memberi sokongan kalau sekiranya Bersatu nak bertanding. Dan Bersatu tahu mereka tak nak kehilangan one more. Dan kalau mereka kalah kali ini, dia akan lost. Dia akan hilang. Secara moralnya Bersatu sudah kata boleh hilang lah. Boleh bungkus 3 lah the next PRU. Saya dah kata habis, dah boleh bungkus 3 lah. Now, Kemaman macam mana is? Saya boleh kata macam ni, Kemaman PAS akan menang. Itu kita tolak kat situ. Kemaman PAS akan menang, tak ada isu. Sebab itu memang tempat dia. Tetapi luar daripada itu, dia sudah tidak ada sokongan yang kuat, tidak ada sokongan yang mampu untuk nak mengekalkan kerusi-kerusi mereka di luar daripada kawasan Kedah, Kelantan dan juga Terengganu. Luar daripada kawasan dan Perlis lah. 3-4 kawasan ini, Perikatan Nasional tidak mempunyai kekuatan, tuan-tuan. Now, ditakdirkan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, PMX kita kekal sehingga habis penggal ini. Sehingga habis penggal yang ini berlaku PRU 16 kekal dan performance dia lebih baik macam saya sebut semalam. 2 objektif utama PMX, pertama ialah untuk memastikan defisit
perbelanjaan jadi surplus, maksudnya tahun 2 tahun lagi, berkemungkinan 2 tahun lagi pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Itu yang pertama. Dan kedua, mengurangkan hutang negara. Dua perkara ini berlaku, by the end of his tenure term, dia akan dinobatkan sekali lagi sebagai antara Menteri Keuangan terbaik Asia. Tuan-tuan percayalah apa yang saya sebut pada 18 hari bulan Oktober 2023 ni. Tengoklah nanti. Kerana dalam sejarah sejak beliau meletak jawatan pada tahun 19... Bukan jawatan. Beliau dipecat pada tahun 1998 sehinggalah pada tahun ini, 2023. Tidak ada sekali pun negara menghadap bajet negara itu surplus. Semuanya defisit. Semua negatif, tuan-tuan. Tapi kalau PMX berjaya bawa, maka apa orang kata, PMX akan jadi Perdana Menteri terbaik. Okey. Kedua, kita tengok perbelanjaan bajet 2024 ni adalah perbelanjaan ataupun jumlah bajet yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tetapi tuan-tuan perasan tak bahawa perbelanjaan mengurus antara yang terendah berbanding zaman Perikatan Nasional memerintah. Macam mana bajet belanja tu besar tetapi mengurus rendah? Sebab bila pengurusan direndahkan, lebihan itu diletakkan dalam dua perkara, subsidi dan juga pembangunan. Pembangunan kali ini antara yang terbesar, subsidi antara yang tertinggi. So, kedua-duanya diberikan balik kepada rakyat. So, mereka yang bising ni, kenapa kita masih susah dan sebagainya. Saya kata, it will take time. Tetapi direction yang kita pergi itu betul. Kerajaan kita ada limited resources yang kita boleh spend over a year. But we are getting there. Slowly we are getting there. InsyaAllah. Dan dengan tata kelola yang betul, tanpa rasuah, tidak ada sakau, pemimpin yang meletakkan rakyat dahulu. Rakyat dahulu. Walaupun ramai penjawat kerajaan, penjawat awam tak sokong kerajaan PMX, tetap dia bagi 2,000 dan 1,000 sebagai bantuan kepada kerajaan. Kepada penjawat awam. Pun kalau tak berterima kasih, aku tak tahulah. Tapi tak apalah, tunggu dia terima nanti. Lepas tu kita cakaplah kat dia orang, dapat 2,000 senang kita ni. Tak apalah, mungkin kita dapat kod lain. But point is, kenapa dia letak 2,000 tuan-tuan? InsyaAllah, lepas penjawat awam dapat dana tersebut, kita akan nampak perubahan ekonomi yang ketara. Tengoklah nanti. Tuan-tuan fikir kenapa 6% naik 8%? Dia tak naik kepada telekomunikasi dengan makan minum. Itu tak naik. Tapi transport, hotel akan naik. Tuan-tuan, bila dia orang dapat 2,000 seorang, kalau penjawat awam sejuta orang, 2 bilion itu dalam market, agak-agak dapat duit lebih tu dia nak pergi mana? Dia akan berbelanja. Berkemungkinan dia akan pergi berbeli barang. Berkemungkinan mungkinlah nak pergi holiday. Mungkin 2,000 tu 2,000 mana cukup nak pergi holiday is additional lah. Dia dah ada budget holiday dia. Dia tambah dekat 2,000 kat situ, bolehlah dia expand. Dia spend lebih. So, dengan 8% tadi tu, pulangan kerajaan akan lebih, interest daripada segi pendapatan rakyat, kerajaan akan lebih. Next year 2025, you will see even a bigger budget. Dan kita akan dapat, mungkin ada kemungkinan, lepas ini, surplus. Kalau tak 25, 26, insyaAllah mungkin surplus. Budget kita. Baik. Now, semua ini, tidak akan berlaku kalau pembangkang kita tak kuat. Kuat ke pembangkang kita, tuan-tuan? Saya tanyalah. Kuat ke pembangkang kita? Pembangkang kita tak kuat. Tapi, yalah, dalam tak kuat tak apalah sebab kita tak sakau kan? Bolehlah. Punyalah tak kuat pembangkang kita ni, tuan-tuan. Nak cerita. Hari ini, kecoh Dewan sebab Muhyiddin Yassin kena troll. Kita dengar. Dengan Pagu, semasa Pagu menjadi Perdana Menteri, menandatangangi perjanjian dengan Benas untuk biar Benas monopoli beras tersebut. 10 tahun. Bukanlah itu sesuatu keputusan yang membebankan rakyat. Sehingga hari ini kita menghadapi masalah beras itu. Keranalah Pagu apabila menjadi Perdana Menteri pergi tanda tangan 10 tahun dengan Benas biar mereka monopoli. Dan hari ini kita terikat dengan perjanjian tersebut. Dan Pagu tadi ada kata tentang kita mesti Pagu ragu tentang subsidi yang kita dapat jimat itu dapat sampai kepada rakyat. Kenapa Pagu rasa ragu? Adakah sewaktu Pagu jadi Perdana Menteri itu,
paguh tidak laku secara hemah. Sehingga anak menantu pergi cabut ke luar negara sekarang pun tak boleh balik lagi. Tarik balik. Ya, paguh. Apa kaitan? Kenapa anak menantu tak boleh balik untuk menghadapi siasatan daripada SPRM? Sampai hari ini tak boleh balik lagi. Semua dia tarik. Itu sudah luar Ni luar tak bangsat ni orang ni. Ya. Apa Ada bertuah Biadab. perkara yang Biadab hujung boleh dipakai. akhir itu Tadi speaker tak tarik balik menantu perkataan saya biadab. itu ada Biadab. niat jahat. Ya, tarik balik. Pasal perkara ini yang kita bahas bukan soal itu. Ya, saya minta supaya dia tarik Yahudi balik punya ni. kenyataan yang telah pun disebutkan tadi. Kota Melaka tarik balik. No. Speaker peraturan Dewan. Di mana speaker? Sebelum itu, di mana speaker? Saya guna peraturan Dewan 36/4. Bahasa kurang sopan dan biadab. Saya minta Yang Berhormat Arau tarik balik perkataan bangsat yang dihalakan terhadap Kota Melaka. Arau mengeluarkan perkataan bangsat terhadap Kota Melaka. Saya minta perkataan itu ditarik balik. Saya tidak Selesai satu-satu. menuju kepada sesiapa. Yang Berhormat tadi benarkan perkataan biadab digupakai di Parlimen. Saya dah tengok Yang Berhormat diam. Selesaikan Jadi saya satu-satu, beritahu, Yang Berhormat. Ini kita menyebut secara umum. Saya tak sebut Kota Melaka apa. Saya tak sebut secara umum. Ya. Lepas perasaan, geramnya saya pada mereka. Okay. Right. Kita dah dengar tadi. Ada dua perkara lah. Pertama sekali, oleh Kota Melaka tadi, dua perkara. Pertama, PN bising pasal apa orang kata bernas memonopoli. Dia tanya, bukankah kamu iaitu Muhyiddin Yassin yang tanda tangan 10 tahun monopoli bernas terhadap beras? Itu soalan pertama. Kedua, Muhyiddin Yassin membangkitkan isu, adakah benar subsidi tersebut sampai kepada rakyat? Kemudian Kota Melaka kata, yang kamu persoalkan tu adakah kerana kamu ada pengalaman? Yalah, pengalaman lah. Ada subsidi tapi subsidi tu tak sampai kepada rakyat. Sehingga anak menantu tak nak balik ke luar negara. Lepas tu diorang gaduh kat situ lah kan. Tapi dua poin yang dibuatkan oleh Kota Melaka tadi adalah valid point, tuan-tuan. Yang pertama berkenaan dengan 10 tahun yang tak dijawab oleh Muhyiddin Yassin. Sebenarnya, Bernas itu menandatangani konsesi untuk untuk monopoli beras itu selama 10 tahun. Perjanjian itu adalah selama 10 tahun dengan kerajaan untuk bernas. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan subsidi. Jadi bila dia tanya soalan, bila Paguh bertanya soalan kepada Tambun, Perdana Menteri bertanya kepada Menteri, adakah subsidi itu sampai kepada rakyat? Seolah-olah dia tak yakin bahawa subsidi itu sampai kepada rakyat. Dia datang, ketidakyakinan itu datang daripada mana? Dia kena be specific about it. Seolah-olah ketidakyakinan itu datang daripada pengalaman dia sendiri. Itu yang dikatakan oleh Kota Melaka tadi. Dan dia relatekan lah, sebenarnya tak perlu pun dia relate pada anak menantu. Tapi mungkin, yelah, dengan secara indirectly nak bagi tahu. Of course, dalam Dewan tak boleh lah, tak ada kaitan pun benda tu kan. Tapi saya kat luar ni, saya boleh tanya. Yalah, betul lah. Adakah dengan pertanyaan itu, ketidakyakinan subsidi itu sampai kepada rakyat, seolah nak mengatakan bahawa PMX nak sakau subsidi tersebut? Itu soalan dia, seolah-olah. Dan bila dia bercakap dalam perkara konteks tersebut, apakah dia bercakap dalam konteks bahawa dalam konteks pengalaman dia sendiri? Itu persoalan yang nak dibawa dalam hal ini. Okay? Baik, soalan dia bawa saya Dewan Rakyat kecoh gara-gara isu menantu Muhyiddin. Dewan Rakyat kecoh seketika hari ini susulan Ko Puai Tiong, Pakatan Harapan Kota Melaka, mencelah perbahasan Muhyiddin Yassin dengan membangkitkan isu menantunya Muhammad Adlan Berhan yang kini menjadi buruan SPRM. Ketika itu Muhyiddin membahaskan rancangan undang-undang pembekalan 2024 dan sedang membangkitkan isu kenaikan harga beras. Ku kemudian mencelah dan menyoal Presiden berhubung kenyataan keputusan kerajaan membenarkan konsesi bernas selama 10 tahun bermula 11 Januari sehingga 2031 ketika Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ahli Parlimen DAP juga membangkitkan kes menantu Muhyiddin yang masih di luar negara walaupun telah diletakkan di bawah senarai notis merah Interpol. Tidak puas hati, Ku Muhyiddin meminta timbalan speaker yang mengarahkan Ku menarik balik kenyataan tersebut. Tuan Speaker, seperti dibagikan oleh Ketua Melaka tentang menantu saya dibuat dengan niat jahat, saya minta dia tarik balik. Pasal kenyataan ini yang kita bahas bukan soal itu, katanya. Okey. Suasana terus hangat. Okey, saya menggunakan namun Syahidan tetap mempertahankan. Okey, satu lagi, bila Syahidan rujuk perkataan bangsat tadi tu, disebut perkataan bangsat.
Kemudian apa orang kata jelutong Sanis Raya, Sanis Barat Netaji Raya, Raya lah kita panggil, PH Jelutong mengatakan bahawa menarik balik kerana perkataan bansat. Dia kata, saya tak merujuk kepada sesiapa, saya bukan cakap Kota Melaka, saya sebut umum. Bodoh kalau percaya kata dia lah. Baik, kemudian Alice mengatakan, saya minta Kota Melaka tarik balik kerana keluar tajuk. Saya minta Kota Melaka tarik balik. Okey, bagaimanapun ku enggan menarik balik, sebaliknya memberikan penjelasan. Sidang Dewan terus menjadi kecoh setelah beberapa ahli PN meminta timbalan speaker mengarahkan ku menarik balik. PN ini dah hangatkan lagi apabila Awang Solahuddin Hashim, PN Pendang, menasihatkan ku supaya jangan ikut perangai Zionis. Walaupun berkali-kali minta ku menarik balik, wakil DAP itu enggan membuat demikian sehingga memaksa Lau mengarahkannya supaya meninggalkan Dewan, hanya dibenarkan masuk setelah waktu rehat. Awang Hashim kemudiannya menarik balik perkataan Zionis. Sesi dimula semula dengan Muhyiddin dibenarkan membuat ucapan penggulungan. So dia tak jawab lah soalan ku tadi tu. Sepatutnya kalau ku bijak, tak payahlah nak provoke macam tu kan. Bagi saya mudah, dia tanya soalan itu je. Soalan dia apa? Soalan dia berkenaan dengan konsesi 10. Itu sebenarnya yang kita nak tahu tu. Konsesi 10 tahun tersebut ditandatangani bila dia mempersoalkan tentang beras. Itu yang kita nak persoalkan. Baik. Saya terdelete pula benda ni. Jangan dah. Saya terdelete dah. Okey. Alright, seterusnya. AGC masih teliti kes 3R Dr. M. Hadi juga Muhyiddin Yassin. Okey. Setelah sebulan sudah berlalu sejak polis menyerahkan kertas siasatan kepada AGC mengenai kes Dato' Mahathir, pengurusi PN Muhyiddin Yassin dan juga Presiden Hadi PAS Abdul Hadi Awang. Bagaimanapun, sejak itu tiada sebarang kemaskini berhubung dakwaan bahawa ketiga-tiga mereka telah menyentuh perkara berkaitan dengan 3R. Semua kertas siasatan telah diserahkan kepada AGC, kata Ketua Polis Negara Razauddin Hussein kepada Malaysia Kini. Ini bagi memastikan sama ada timbalan pendakwa raya telah mengarahkan polis mengumpul maklumat ataupun bukti tambahan. Apabila Malaysia Kini menghubungi AGC untuk mendapatkan sumber ulasan, semua berkata perkara itu masih sedang diteliti. Sebelum ini dilaporkan Mahathir disiasat berhubung dakwaan kenyataannya terhadap institusi diraja. Pada masa itu, Hadi disiasat mengikut Akta Hasutan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi ketika berhubung ucapan di Johor pada 26 Ogos lalu. Presiden PAS kita berucap telah mempersoalkan lembaga pengampunan mendakwa cara pemberian pengampunan tidak berlandaskan ajaran Islam. Dalam perkembangan berkaitan, polis telah membuka 2 siasatan terhadap Muhyiddin berhubung kenyataan semasa pilihan raya Simpang Jeram dan Pulai di Johor baru-baru ini. Ini setelah Perdana Menteri memberitahu pengundi fatwa haram untuk mengundi calon PH. Kes disiasat di bawah Akta mengenai 3R di bawah Seksyen 505B Kanun Kesesaan. Muhyiddin kemudian mendakwa ianya kiasan dan kenyataan diambil di luar konteks. Pada Julai lalu, polis turut membuat disiasatan terhadap pengurusi DAP Lim Guan Eng kerana kenyataan yang didakwa menyentuh 3R. Dia kemudian mendakwa pihak tertentu telah memutarbalik ucapannya. Tiada perkembangan mengenai kes siasatan ini juga. Sementara ini, Menteri Besar Sanusi, satu-satunya tokoh berprofil tinggi yang dihadap ke mahkamah dan akan dihadapkan ke mahkamah di bawah Akta Hasutan pada Sultan, dan kes tersebut akan dibicarakan bermula daripada Januari atau Februari. Baik. So, adakah perkara ini akan dibawa? Adakah mereka akan didakwa? Berkemungkinan besar ya. Sekarang ini dia terpulang kepada AGC sama ada nak meneruskan dakwaan tersebut atau tidak. Tetapi kalau ikut daripada how easy it is actually, betapa mudahnya untuk nak didakwa dalam kes-kes sebegini berkaitan dengan Akta Hasutan ini, sebenarnya tak lepas. Hadi tak lepas, Muhyiddin Yassin tak lepas, even Mahathir sendiri pun berkemungkinan besar tak lepas dalam kes ini. So, sama ada mereka akan diteruskan atau tidak dakwaan tersebut, saya rasa masih lagi menunggu, mungkin masih lagi AGC masih lagi mengumpul bukti-bukti dan berkemungkinan akan didakwa dalam masa yang terdekat. Baik. So, balik kepada cerita kepada Perikatan Nasional itu sendiri, tuan-tuan.
Now, dinamika kepada Perikatan Nasional sekarang ini dan juga perkara yang sekarang ini dikenakan kepada pembangkang, apa tujuan dia? Tu poin saya nak bawa. Apa tujuan dia? Kenapa dakwaan fitnah saman ini berlaku? Yang pertama, kita kena faham bahawa sekarang ini apa yang pembangkang cuba wujudkan adalah ketidakstabilan. Apa yang pembangkang wujudkan adalah ketidakstabilan. Pembangkang tidak bercerita tentang polisi, berbahas tentang polisi, membentang ataupun menentang mana-mana polisi, kecuali di dalam Dewan Rakyat. Pun soalan-soalan mereka bagi saya agak tak sampai ke level pembangkang yang sepatutnya. Kenapa? Sebab sukar untuk mereka nak attack government of the day kerana kebanyakan masalah yang ditimbulkan itu diakibatkan oleh mereka sendiri. Mereka tahu kalau mereka attack, mereka akan kena. Itu yang pertama. Jadi mereka resort kepada dua perkara. Pertama, fitnah. Tuan-tuan dengar ucapan Sanusi sendiri. Dia banyak berkisah kepada fitnah sehingga dia disaman oleh Tan Sri Vincent Tan, disaman oleh Amiruddin. Kan? Saya mesej Amir tadi, saya kata, Amir, teruskan saman. Dia kata, lawan, tetap lawan. Dia tak kata je tu lah. Ya, kita akan teruskan, dia kata. Amir, Menteri Besar Selangor. Saya kata, jangan give up. Jangan berhenti, teruskan. Kita kena teruskan saman tersebut. Ya, dia akan teruskan. Point is sekarang ini, tuan-tuan, kita nak bagi tahu. Dalam keadaan sekarang ini, mereka terdesak. Terdesak sebab apa? Dana yang mereka agung-agungkan dan banyak sebelum ini, disekat dalam pelbagai cara. Saya boleh sebut tentang Malaysia Airlines. Saya tak kata dia berkaitan dengan Muhyiddin. Tetapi saya kata, tuan-tuan fikirlah sendiri apa yang saya maksudkan. Poinnya adalah, disekat di situ, didakwa, ditangkap, kemudian ada yang sekarang ini diburu, termasuk menantu Muhyiddin Yassin. Kemudian ada sebilangan-sebilangan dana-dana tersebut sudah mula kekeringan. Dana-dana mereka sekarang ini sudah mula kekeringan. Kekeringan disebabkan oleh apa? Kekeringan disebabkan oleh, yang pertama, mereka tak berani. Dana yang dah disembunyikan itu, yang dah dilebur dan dilebur itu tak berani nak dikeluarkan kerana pihak berkuasa is on their toes sekarang ini menghidu kat mana wang-wang, the money trail itu sekarang ini muncul. The moment money trail itu muncul, dia mula akan masuk dan mula akan melakukan siasatan. Terbaik tadi Malaysia Airlines lah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan bahawa Datuk Seri tersebut telah ditahan di bawah AMLA, Akta Penggubalan Wang Haram. AMLA itu pada tahun 2020 ni, tuan-tuan. 2021 ialah dia dapat pada Disember. Tetapi permohonan kepada lesen My Airline tu bukan dia buat baru Disember 2021. Permohonan itu dia buat sebelum itu. Pada tahun 2020 dia dah mula buat permohonan. Jadi bila 2020 dia dah mula permohonan, kelulusan pada 2021, persoalan utama kita dengan skandal tersebut, dengan keadaan company tersebut, siapa benefit? Dan sekarang ini Datuk Seri itu ditahan dan disiasat di bawah AMLA. Berkemungkinan, sekali lagi saya kata skandal. Semalam kita cerita Golden Sachs, Roger Ng dibawa balik, tuan-tuan. Yang buat rundingan dengan peguam Muhyiddin Yassin dibawa balik sekarang ini nak mendedahkan skandal yang dia kata tak mungkin tak ada pun. Mungkin dia tak pernah cakap pun, dia akan dedahkan. And dia akan bawa balik benda yang berkaitan. It will haunt back. Dia akan menghantui kembali, terutama Muhyiddin Yassin dan juga Perikatan Nasional. But of course, PAS akan kata kami tak tahu dan kami berlepas diri. Itu sebab kenapa, kalau tuan-tuan perasan, kenapa PAS mula berpelukan dengan siapa, tuan-tuan? Atok. Mereka tahu minyak mereka di dalam Bersatu dah nak habis. Fulus fi dunia wal mampus fi akhirah mereka dah habis. Walaupun tahniah kepada Nik Amal lah dapat Alphard hari ni kan. Tahniah lah kita ucapkan kan. Oda air bersih dapat Alphard Alhamdulillah. Alhamdulillah, unta merah. Alhamdulillah, Syekh. Tapi dana tu dah mula kekeringan, tuan-tuan. Bersatu punya akaun disekat. Dia punya kroni-kroni untuk nak menyalurkan dana-dana tu dah mula disekat. PAS mula keresahan. PAS mula keresahan atas dasar apa? Keresahan kerana mereka nak menghadapi pilihan raya. Tetapi dana dan fulus-fulus mereka mula berkurangan.
Dan jangan terkejut, disebabkan oleh itu, ada di kalangan cyber trooper mereka mula kononnya menarik handbrake sebab tak puas hati dengan kepimpinan. Bukan tak puas hati dengan kepimpinan, fulus, sudah mampus. Sebaliknya kita ni tuan-tuan tetap dekat sini. Tetap dekat sini. 10,000, 11,000 yang menonton kita. Kita tetap dekat sini. Alhamdulillah. Sokongan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak pernah akan lupakan. InsyaAllah. Kita kena ingat perjuangan kita ni untuk apa, tuan-tuan. Kita nak negara yang lebih baik. Saya menyokong kerajaan Madani ini bukan kerana saya menyokong kerajaan Madani. Kerana saya percaya bahawa Perdana Menteri kita dan juga barisan kepimpinan beliau mampu membawa perubahan yang telah dirosakkan oleh mereka-mereka yang ada sebelum ini, terutama yang mereka memerintah selama 33 bulan itu. Kita tahu bahawa PMX ni boleh. Tetapi yang paling penting kita kena sabar, kita kena turut sama berusaha, bantu sebaik mungkin. Terima kasih yang register sebagai VIP kita. Nah, dalam VIP tu kita akan hantar email, dapat email sebegini, dapat orang kata apa? Bukan email, dapat ada certain live saya. So daripada situ tuan-tuan akan dapat apa orang kata what do you call that? Yalah, data-data, maklumat-maklumat yang mengenai live saya, dan saya minta tuan-tuan yang mana register tu tolong sebarkan.